A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Yang pertamanya, radina billahi rabba, kami redha Allah Tuhan kami, wa bil islami dina, Islam cara hidup kami, wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah, dan kami semua redha Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah seorang nabi dan juga rasul. Rabbi yassir wa la tu'assir fa inna taysir alayka yassir rabbi tamimil khair. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah hari ini kita akan bersama-sama dalam satu sesi perkongsian tadabbur Al-Quran daripada Suratul Waqi'ah. InsyaAllah semua dengar suara saya? Dengar Ustaz. Alhamdulillah ya. Yang pertamanya sekali, Al-Quran. Bila kita tadabbur Al-Quran, Al-Quran, beza Al-Quran dengan makhluk samalah bezanya makhluk dengan Allah. Maksudnya, perbezaan kita dengan Al-Quran samalah bezanya Allah dengan makhluk. Bermaksud, Al-Quran itu datangnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala, merupakan kalam daripada Allah, kata-kata Allah. Jadi bila kita tadabbur Al-Quran, hanya kitab Al-Quran sahaja yang memerlukan kita mengambil wuduk untuk memegangnya. Dan juga apabila kita menyimpan Al-Quran, haruslah kita meletakkannya di satu tempat yang mulia. Apabila berada di rumah kita, kita letakkan Al-Quran itu di tempat yang lebih atas dan juga diletakkan di tempat yang elok. InsyaAllah malam ni kita akan tadabbur surah Waqi'ah, Suratul Waqi'ah, di mana Al-Quran mempunyai 30 juzuk dan 114 surah dan 6,000 lebih ayat. InsyaAllah hari ini kita akan sambung dalam ayat yang seterusnya, iaitu dalam Suratul Waqi'ah ayat 47. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kanu yaquluna a idza mitna wa kunna turaban wa 'idhaman a inna lamab'uthun. Dan juga mereka selalu berkata, adakah sesudah kita mati serta menjadi tanah dan tulang, betulkah kita dibangkitkan hidup semula? Ini siapa yang akan berkata? Ini perkataan siapa? Tentu sekali perkataan manusia. Manusia yang apa? Manusia yang kafir, kufur, dan juga orang Islam yang mana tidak mempercayai hari akhirat. Kita akan tengok mengapa ada orang Islam yang tidak mempercayai hari akhirat, iaitu hari kebangkitan, Yaumul Mahsyar. Yang pertama sekali kita akan lihat wa kanu yaquluna, dan kerana mereka dulu berkata. Allah ulang kata-kata mereka semasa di dunia. Allah kata kepada mereka, semasa mereka disampaikan dengan ajaran wahyu, mereka selalu membantah, dan mereka membantah dengan mengeluarkan pendapat mereka yang tidak didasarkan dengan wahyu. Mereka menggunakan logik akal. Mereka menggunakan buah fikiran mereka semata-mata. Sedangkan apabila kita menceritakan tentang hari kebangkitan, hari akhirat, Yaumul Mahsyar, kita memerlukan seseorang, iaitu para nabi dan para rasul
yang diutuskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala melalui wahyu untuk disampaikan kepada kita. Dan mereka ini mendustakan, mereka memalingkan. Adakah mereka percaya? Mereka kata, betul ke kalau kita ni mati, kita ini akan dihidupkan semula, sedangkan kita telah menjadi tulang, kita telah menjadi debu, menjadi tanah, hancur, lebur, dimakan oleh ulat-ulat di dalam tanah. Mana mungkin kita boleh dihidupkan semula? Mereka menggunakan logik akal. Logik akal semata-mata tanpa bersandarkan dalil ataupun wahyu yang benar. Lalu Allah bertanya kepada mereka, dulu semasa di dunia ada utusan aku menyampaikan, para nabi dan para rasul, ulama ataupun ustaz dah bagi tahu kepada kamu tentang Islam, tentang apa yang akan berlaku selepas kita daripada kehidupan roh, kita akan pergi ke kehidupan dunia, ke alam rahim, kemudian ke alam dunia. Selepas itu kita akan pergi ke alam barzah dan kita akan dibangkitkan. Mereka tidak mempercayai, malah mereka mendustakan. Aidza mitna wa kunna turaban wa idhama. Adakah apabila kami mati dan kami menjadi tanah dan tulang kami hancur? Mereka menggunakan akal. Mereka kata mereka memang tahu yang mereka akan mati. Semua manusia tahu yang mereka akan mati, dan mereka lihat orang yang mati itu sebenarnya hancur. Hancur, malah tidak berbaki. Mana mungkin mereka akan dihidupkan? Siapa yang nak hidupkan mereka? Dan mereka menggunakan akal mereka, dan mereka tak rasa tulang belulang yang hancur itu akan menjadi manusia semula. Dan kita nampak lagi dalam ayat yang seterusnya, Inna lama ba'uthun. Adakah kami akan dibangkitkan semula pada hari kiamat itu? Ini adalah kata-kata orang kafir. Mereka mendustakan dan menganggap mustahil kejadian itu berlaku. Malah ada orang Islam juga, walaupun dia Islam, dia tidak menzahirkan dengan perkataan dia, tapi mereka mendustakan hari akhirat dengan perbuatan mereka. Sebagai contoh, dalam dunia ini Allah Subhanahu Wa Taala dah meletakkan aturan dan menetapkan aturan apa yang boleh dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan. Allah dah menetapkan aurat, tapi mereka mendedahkan aurat. Mereka Islam, mereka menyembah Allah, tapi mereka mendustakan. Memang mereka tidak mengeluarkan daripada perkataan kerana mereka adalah Islam, tapi mereka mendustakan dengan perbuatan. Ajaran Islam memberitahu aurat mestilah ditutup, tapi mereka mendedahkan, seolah-olah mereka tidak menganggap bahawa kematian itu akan datang dan mereka akan mati. Sebab apa mereka tak nak menutup aurat? Sebab yang pertamanya, kematian itu datang secara tiba-tiba dan kita tak tahu bila kita akan mati. Kita perasan kita akan mati apabila kita dah tua, kita datang ada penyakit, ataupun kita akan mati dalam keadaan kita dah tua. Sedangkan kematian itu datang tiba-tiba. Datang tiba-tiba, la yasta'akhiru wa la yastaqdimun. Tidak diawalkan sesaat dan tidak akan lambat sesaat. Jadi orang yang menangguh-nangguhkan taubat dan juga menangguh-nangguhkan apa yang diperintahkan oleh Islam, maka mereka menganggap lambat lagi, tak apa, lambat lagi, tak tutup aurat, tak apa, lambat lagi. Mereka mendustakan. Walaupun mereka tidak kafir, tapi mereka mendustakan berdasarkan perbuatan mereka. Jadi orang inilah orang inilah di hari kebangkitan nanti Allah tanya kepada mereka. Dulu dekat dunia, ada tak orang bagi peringatan? Ada tak orang ceritakan tentang kebaikan? Berbuat baik akan dibalas baik,
kalau kamu tidak mengikut Islam, aturan Islam, kamu akan disiksa, akan diberikan ganjaran ataupun balasan daripada Allah Subhanahu Wa Taala daripada kebaikan dan juga keburukan kamu. Ada tak? Allah tanya. Allah tanya kepada kita, ada tak golongan ni datang kepada kamu, bagikan peringatan, tapi kamu mendustakan mereka, kamu tak layan mereka, kamu malah mempermain-mainkan mereka. Golongan inilah yang membuatkan Allah Subhanahu Wa Taala marah. Malah golongan ini bukan saja daripada orang kafir, malah ayat ini ditujukan juga kepada orang Islam yang munafik, yang kufur dan yang tak sempat bertaubat, yang dosanya lebih banyak daripada amal ibadah dan ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi mereka mengaku orang Islam. Kemudian kita nak tengok semula dalam ayat 48, awa abauna awwalun, dan adakah juga datuk nenek kita yang telah lalu akan dibangkitkan. Dalam ayat ini mereka tanya lagi, adakah orang yang dah lama mati? Contoh orang yang dah lama mati, dalam ayat ini ditanyakan, adakah datuk dan nenek kami pun akan dihidupkan kembali? Adakah datuk dan nenek kami pun akan dihidupkan kembali? Lalu kita nak tengok apa yang Allah jawab dalam ayat 49. Kul, katakanlah kepada mereka. Katakanlah kepada mereka ni siapa? Wahai Muhammad, katakanlah kepada mereka yang bertanya ini. Kul innal awwalina wal akhirin. Katalah kepada mereka, sesungguhnya orang-orang yang telah lalu dan orang-orang yang terkemudian. Satu hari nanti, apabila Allah Subhanahu Wa Taala mendatangkan kiamat. Kiamat ini tak ada siapa pun yang tahu. Jibril, penghulu para malaikat pun tidak tahu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, penghulu dan juga kekasih Allah pun tidak tahu. Yang tahu adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita nak bahaskan tentang kiamat, dia akan mengambil masa yang sangat lama, sangat panjang, kerana perjalanan kiamat ini panjang. Tapi kita akan membahaskan berdasarkan ayat Al-Quran yang kita ingin tadabbur ini, yang kita nak fikir, renung sejenak. Antaranya adalah Allah jawab, Allah bagi tahu, wahai Muhammad, bagi tahu kepada mereka, sesungguhnya orang yang telah lalu dan orang-orang yang terkemudian pun akan dibangkitkan. Ketika Allah Subhanahu Wa Taala mengarahkan malaikat Israfil. Malaikat Israfil tugasnya adalah meniup sangkakala. Kalau kita tanya sekarang ni Israfil tengah buat apa? Sebab apa? Tugas Israfil adalah meniup sangkakala. Daripada zaman Nabi Adam sampailah zaman kita sekarang. Kalau kita tanya Israfil tengah buat apa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberitahu apabila Allah Subhanahu Wa Taala menjemput Nabi untuk Isra' dan Mi'raj, Allah memperlihatkan Israfil. Ketahuilah saat ini Israfil kaki kanannya sedang tertampan di hadapan, manakala kaki kirinya tertampan di belakang. Kepalanya mendongak ke atas dan mulutnya berada di satu corong yang namanya sangkakala. Sangkakala ni kita tak dapat nak gambarkan, tapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beritahu kepada kita, ia seperti tanduk di mana muncungnya kecil dan ia terus membesar di penghujungnya. Tapi kita tak dapat tahu fizikalnya macam mana. Sekarang ini Israfil sedang bersedia untuk meniup sangkakala. Dan apabila Allah Subhanahu Wa Taala mengarahkan Israfil, umsus, ya Israfil tiup sangkakala, maka mati keseluruhannya. Mati keseluruhannya, termasuklah malaikat, manusia, jin, iblis, syaitan ataupun haiwan sekalipun. Tak berbaki. Tak berbaki dan semuanya akan mati,
termasuklah alam ini, dunia ini. Maka kembalilah Allah Subhanahu Wa Taala dalam keadaan wujudnya sebelum Allah menciptakan segala-galanya. Kembalilah Allah esa tanpa menciptakan kesemuanya. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala mengarahkan Israfil untuk tiup dan kesemuanya hidup. Kesemuanya hidup. Untuk kita nak faham, Allah membangkitkan kesemuanya yang hidup. Yang apa orang dalam ayat ini bagi tahu, adakah datuk nenek kami akan dihidupkan? Malah Allah menjawab, Kul innal awwalin wal akhirin. Sesungguhnya orang yang telah lalu dan yang terkemudian pun akan hidup. Dibangkitkan daripada Adam, manusia pertama yang diciptakan, makhluk mana yang pertama diciptakan, sehinggalah manusia yang terakhir sekali yang mati ketika kiamat, menyaksikan kiamat itu, kesemuanya Allah bangkitkan dalam keadaan Allah berkata kun fayakun. Jadi, jadilah. Walaupun Allah tak menyebut kun fayakun sekalipun, kiamat itu akan berlaku dengan arahan Allah. Dengan arahan Allah, maka semua akan dikembalikan. Bermaksud kita akan melihat sesiapa sahaja yang kita terfikir pernah hidup pada dahulu kala. Seperti Mahatma Gandhi, kita akan nampak ketika itu Abraham Lincoln, kita akan nampak siapa saja, Michael Jackson, dan semua manusia yang kita pernah terfikir hidup pada zaman dahulu akan muncul dan Allah akan bangkitkan kesemuanya. Termasuklah binatang. Kucing pertama yang diciptakan hinggalah kucing yang terakhir mati akan dihimpunkan keseluruhannya. Kita boleh bayangkan betapa luasnya mahsyar itu apabila Allah membangkitkan. Sebab itu apabila kita membaca Al-Quran, Allah nak kita afala yaqilun, afala tatafakkarun. Tidakkah kamu berfikir, manusia? Allah bagi tahu kepada kita, manusia, wahai manusia, apabila kamu membaca Al-Quran, kamu merenung alam ini, tidakkah kamu berfikir tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala? Kemudian Kul innal awwalin, Allah suruh Nabi jawab kepada mereka, ya, orang-orang yang terdahulu pun akan dibangkitkan dan tiada syak lagi mereka pasti akan dibangkitkan. Saya teringat sebuah kisah apabila Rasulullah SAW menyelesaikan jenazah musyrikin yang telah pun mati ketika perang Uhud. Ketika tentera Islam menguburkan jenazah para musyrikin di Uhud, Rasulullah SAW berkata kepada mereka, sekarang kamu lebih yakin lagi dengan apa yang telah aku beritakan dan aku janjikan. Kemudian para sahabat bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, adakah mereka mendengar perkataan kamu? Jawab Nabi Muhammad SAW, Allah memperdengarkan perkataan aku dan mereka saat ini yakin kebenaran bahawa kehidupan selepas kematian itu adalah benar. Yang selama ini orang musyrikin menafikan, apabila mereka telah mati, Rasulullah kata kepada mereka, sekarang kamu lebih yakin dengan apa yang telah dijanjikan oleh Tuhan. Itulah salah satu perkara yang kita fikirkan apabila Allah Subhanahu Wa Taala menghidupkan semula manusia dan menghimpunkan kita di mahsyar. Dan kita akan sambung pada ayat ke-50, la majmu'una ila miqati yaumin ma'lum. Telah tetap akan dihimpunkan pada masa yang ditentukan, pada hari kiamat yang telah dimaklumkan. Hari kiamat ni tiada siapa yang tahu, hanya senya Allah sahaja yang tahu. Semua makhluk akan dikumpulkan nanti dan semuanya sekali akan dikumpulkan di mana?
di mahsyar. Di mana mahsyar ini adalah satu tanah yang luas, tak ada pokok, tak ada bukit, tak ada lurah dan tak ada sungai, rata. Kalau kita nak bayangkan mahsyar itu, kalaulah orang tu berjalan, dia tak dapat nak tanda dekat mana kawasan permulaan dan akhir dia. Sebab mahsyar ini adalah satu tanah yang luas, di mana Allah akan himpunkan keseluruhan makhluk Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ketika itu, yang mahsyar kita akan nampak adalah di hadapan kita, iaitu Allah perlihatkan kita mizan, iaitu timbangan, dan juga Allah mendatangkan neraka Jahannam di hadapan. Kita bayangkan kita bayangkan waktu Allah nak hisap kita, Allah nak soal kita apa perbuatan kita di dunia dahulu, dalam keadaan Allah memperlihatkan neraka, balasan kalaulah kita ini timbangan kita lebih berat pada maksiat, Allah pertontonkan kita neraka di hadapan kita. Kata Rasulullah, letusan api neraka itu besar. Kita kalaulah letusan kita masak, api itu mercik pun kita dah melompat sakit. Apabila kita membayangkan neraka, kata Rasulullah, letusannya sebesar sebuah istana. Betapa besarnya. Ketika itulah baru kita akan fikir apa? Kita tak akan terfikir dengan pahala yang kita buat, solat kita, Quran kita, zikir kita. Kita tak akan terfikir ketika itu. Yang kita fikir adalah dosa kita dengan Allah. Kita akan fikir dosa kita dengan Allah. Adakah Allah akan mengampunkan kita ataupun Allah akan mengazab kita? Itulah yang Allah bagi tahu. Sesungguhnya Allah bagi tahu di dalam Al-Quran, tetap akan dihimpunkan pada masa yang ditentukan pada hari kiamat. Pada hari kiamat nanti akan dihimpunkan semua makhluk dan akan dihimpunkan di mana? Di mahsyar. Di mahsyar. Kita akan tengok Allah Subhanahu Wa Taala bagi tahu pada waktu yang ditetapkan dan pada hari yang dimaklumkan. Semua orang tahu kiamat akan berlaku. Kiamat pasti akan berlaku, cuma kita tak tahu bila kiamat itu. Cuma Allah Subhanahu Wa Taala dan Nabi bagi tahu, persiapkan diri. Persiapkan diri. Nabi dah bagi tahu dah kepada kita tanda-tanda kiamat. Tanda-tanda kecil, tanda-tanda besar. Sekarang ini kalau kita nak cerita tentang tanda-tanda kecil, yang perlu kita fikirkan, tinggal berapa lagi tanda kecil untuk Allah nak datangkan kiamat. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya nak bagi tahu kebenaran tentang hari kiamat itu. Apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagi tahu kepada para sahabat, satu hari nanti manusia akan menjadikan masjid ini seperti istana dan mereka akan sibuk mencantik dan memperindahkan masjid-masjid mereka. Sedangkan pengisian di masjid itu tiada. Nabi bagi tahu dalam keadaan 1400 tahun dahulu, di Masjid Nabawi ketika itu hanyalah berlantaikan tanah, berdindingkan tanah liat dan diikat dengan kayu-kayu, dengan batang-batang kurma, dan bumbungnya hanyalah dengan pelapah tamar. Bila Rasulullah sebut hadis itu 1400 tahun lebih, para sahabat tak boleh nak bayangkan masjid diperindahkan. Sekarang pada zaman kita lihat masjid, walaupun di dalam negeri kita, daerah kita dah banyak dah masjid-masjid yang cantik. Contohnya Masjid Seri Sendayan. Sekarang ada orang tiru pula nak buat masjid macam Masjidil Haram. Nak tiru di Kelantan, nak tiru masjid seperti Masjidil Haram. Mereka berlumba-lumba untuk memperindahkan masjid. Satu hadis itu sudah mencukup membenarkan kata-kata Muhammad sallallahu alaihi wasallam betapa kiamat ini akan datang.
Tanda-tanda kiamat diceritakan Rasulullah dengan terperinci. Cuma kita saja sedar ataupun tidak sedar dan terleka. Kata Rasulullah, manusia ini tidur di dunia. Apabila mati, duduk di barzah, barulah mereka terjaga daripada tidur mereka yang sebenar. Sekarang ini, dunia adalah kenyataan. Barzah adalah angan-angan. Apabila kita mati, dunia ini yang kita duduk ni akan menjadi angan-angan sahaja, dan barzah itu akan menjadi kenyataan buat kita. Sama ada kita bersedia ataupun tidak bersedia sahaja. Kemudian kita nak tengok ayat yang seterusnya. Thumma innakum ayyuhad-dallunal mukadzibun. Kemudian sesungguhnya kamu, wahai orang-orang yang sesat, yang mendustakan hari kiamat. Yang mendustakan hari kiamat iaitu orang-orang kafir, orang-orang musyrikin, orang-orang yang tak sempat bertaubat. Thumma innakum ayyuhal dallun. Sekarang Allah bercakap kepada orang-orang yang sesat dalam nada yang marah. Allah marah. Bayangkan Allah marah. Ini adalah perkataan Allah ketika di mahsyar nanti. Allah bagi tahu ini akan menakutkan. Allah bagi tahu kepada mereka, mereka ini adalah mukadzibun. Mereka adalah sesat kerana mereka mendustakan kebenaran, iaitu mendustakan Al-Quran dan tak mahu terima Al-Quran. Tak mahu terima Al-Quran. Dan apakah balasan mereka? Allah bagi tahu dalam ayat seterusnya. La'akiduna min syajarin min zakkum. Tetap akan mereka makan pada hari itu dari sebatang pokok, iaitu pokok zakkum. Pokok zakkum ini adalah salah satu pohon yang berada di dalam neraka. Di dalam neraka. Dalam neraka Allah juga memberikan makan dan minum kepada ahli neraka. Cuma bezanya makan dan minum ahli neraka itu adalah, kalau minuman itu datangnya daripada nanah-nanah dan juga darah. Kita boleh kata, oh kalau macam tu kita janganlah minum. Jangan minum. Ketahuilah, kita kalau hidup dalam keadaan terpaksa, contohlah kita berada di dalam hutan, survival, ada sumber-sumber makanan, kita tak biasa makan serangga pun kita akan makan serangga. Itu kalau kita nak fikir logik akal kita. Dan ketahuilah di dalam neraka Allah datangkan juga perasaan lapar dan dahaga. Macam mana kita lapar dekat dunia, macam mana kita haus dekat dunia, macam itulah juga Allah datangkan lapar dan dahaga di neraka mahupun syurga. Bezanya di neraka, minumannya adalah darah dan juga nanah ahli-ahli neraka. Dan juga timah, iaitu timah yang cair, yang bila diminum maka berlubang-lubanglah perut mereka. Dan dalam ayat ini Allah bagi tahu pada hari itu mereka akan makan makanan daripada pokok, iaitu pokok zakum. Pokok zakum ni adalah pokok yang mengeluarkan buah di mana buah itu adalah buah yang berduri. Buah yang berduri duduk di dalam mereka. Apabila orang itu duduk di dalam mereka, mereka lapar yang teramat sangat, tak boleh nak difikirkan, tak boleh kita nak bayangkan dengan akal rasa lapar itu. Sampaikan pohon yang berduri pun, buah yang berduri pun mereka akan makan. Maka akan tersangkutlah di kerongkongan-kerongkongan mereka. Ini adalah perkataan yang pernah disebutkan oleh Abu Lahab dalam menyindir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Lahab menyindir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mana pohon zakum itu? Mana buah itu? Ketahuilah bahawa kebenaran yang Allah bagi tahu
Allah ceritakan di dalam Al-Quran. Apabila kita mentadabbur Al-Quran, kita akan lihat Al-Quran kalau menceritakan sesebuah perkara. Contoh, Allah sebut nama seseorang di dalam Al-Quran selain daripada para nabi dan rasul. Contoh, Allah sebut seseorang nama itu, maka orang itu pasti dia adalah terbaik di sisi Allah, ataupun dia yang paling Allah murka dan laknat. Sebagai contoh, Maryam, bonda Nabi Isa alaihi salam. Allah puji Maryam di dalam Al-Quran. Allah nak bagi tahu kepada kita Maryam, apa yang Maryam buat dan apa balasannya. Apakah ganjaran yang Allah bagi. Dan di dalam Al-Quran, kalau Allah cerita manusia itu, sebagai contoh Fir'aun ataupun Abu Lahab, maknanya Allah nak bagi tahu orang ini teruk dari segi kekufuran dia, lawan dia terhadap Islam. Allah nak ceritakan perkara itu. Sebab tu bila kita membaca Al-Quran, kita perlu mentadabbur dia. Kita biasa membaca Fatihah sebagai contoh. Ada masa kita duduk tengok ayatnya satu persatu. Alhamdulillahirabbilalamin. Kita tengok satu-satu ayat itu seperti Allah tengah berbicara dengan kita. Hamba aku bersyukur dengan aku. Bila kita rasa makna itu, maka sampai di dalam hati kita, insya-Allah Allah akan pandu kita. Sebagai contoh, di Jepun apabila ada orang Islam, orang yang bukan Islam yang masuk Islam di Jepun, bukan sebab mereka didakwah ataupun bukan sebab dia melihat akhlak orang Islam, tapi mereka membaca naskah Al-Quran. Mereka membaca Al-Quran, iaitu terjemahan. Mereka baca sahaja. Mereka baca sahaja. Tugas nak beri hidayah ini adalah Allah. Sebab apa? Al-Quran ini adalah kalam Allah, kata-kata Allah, bukan kata-kata manusia. Ianya adalah kalam Allah, kata-kata Allah. Bermaksud bila kita dengar ni adalah daripada kalam Allah, ianya bukan biasa-biasa. Ianya datang daripada Allah dan dia akan menyerap di dalam hati kita. Sebab itulah bila ada seorang angkasawan, saya pernah terdengar cerita angkasawan yang dia pergi ke bintang dan dia mendengar bunyi bintang seperti bunyi ketukan. Rupanya bunyi itu telah pun didengar 1400 tahun dahulu. Siapa yang dengar? Nabi Muhammad SAW. Dan ini diceritakan di dalam Al-Quran, dalam surah bintang An-Najm. Apabila bunyi bintang itu seperti bunyi ketukan, dia dengar tu, rupanya bukan dia yang tahu, bukan dia orang yang pertama tahu bunyi bintang seperti bunyi ketukan. Rupanya Allah dah bagi tahu dah dalam Al-Quran dah. Terus dia masuk Islam, terus dia beriman. Begitu jugalah dengan pengkaji Fir'aun. Apabila Fir'aun ini ditengok dalam tu ada molekul-molekul daripada air laut. Bila Al-Quran menceritakan apabila Fir'aun itu ditenggelamkan di dalam air laut, lalu Allah menyelamatkan jasad Fir'aun untuk menjadi pengajaran buat manusia. Dia tahu benda itu, dia buat kajian, maka dia masuk Islam. Sebab apa? Al-Quran dah bagi tahu dulu dah tentang apa yang berlaku. Sebab itulah Allah bagi tahu Al-Quran ini adalah mukjizat. Mukjizat. Kita tahu bahawa Rasulullah SAW menghimpunkan ratusan mukjizat, ribuan mukjizat. Antaranya adalah mukjizat terbesar adalah Al-Quran. Kita kata para sahabat melihat mukjizat Nabi Muhammad SAW. Kita tak dapat melihat mukjizat Nabi. Tapi ketahuilah Al-Quran itu turun kepada Nabi dan sampai kepada kita hari ini. Dan Quran itu sentiasa relevan. Walaupun
Berzaman-zaman Quran itu masih tetap relevan kerana ianya adalah kalam Tuhan, kalamullah, kalam Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sekadar itu dulu untuk perkongsian tadabbur hari ini. Ada apa-apa soalan? Kalau tak ada apa-apa soalan, sekadar itu dahulu untuk sesi tadabbur hari ini berkaitan dengan surah Waqiah. Semoga Allah memberi kita kefahaman dan apa yang ilmu yang kita dapat ini kita sampaikan kepada kawan-kawan kita, sahabat kita, ahli keluarga kita yang tidak bersama, supaya ilmu ini menjadi ilmu yang bermanfaat. Bahawasanya Allah dah bagi tahu dah keadaan bagaimana orang musyrikin yang kufur pada Allah dan orang Islam yang banyak melakukan dosa, mereka akan sentiasa menafikan dan bertanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala pada hari kebangkitan nanti, ya Allah, kembalikan kami ke dunia. Hari ini kami dah percaya, hari ini kami dah nampak, hari ini kami dah dipertontonkan, hari ini kami percaya dan kami akan taat, ya Allah, kembalikanlah kami ke dunia. Allah kata mustahil. Mustahil, mustahil, mustahil. Beriman ini hanya terpakai hanya bila kita berada di dunia saja. Kalau kita beriman ketika kita berada di mahsyar, ini tidak akan terpakai. Seperti kisah Fir'aun. Saya nak kongsikan sedikit seperti kisah Fir'aun. Fir'aun dia bertaubat. Dia bertaubat ketika roh dia sampai di Gharwarah. Allah tutup buku dia, buku amalan dia. Sebab apa? Dia dah nampak dah muka malaikat maut. Dia kata, ya Allah, aku beriman dengan Tuhan Musa. Dia bertaubat masa tu. Dia bertaubat di dunia ini lagi. Tapi ketika roh dah sampai di kerongkongan, di Gharwarah, buku amalan pun dah ditutup, pintu taubat dia pun dah telah ditutup. Sebab apa? Sebab apa dia yakin? Firaun yakin sebab dia dah nampak dah apa yang bakal diterima. Dan dia bertaubat. Ketika itu taubat dia tidak diterima. Tidak diterima sama sekali kerana keimanan dan taubat hanya ada di dunia sahaja. Kalau kita mati, kita menyesal air mata darah sekalipun, hari-hari kita mengucapkan pada Allah, ya Allah, aku minta ampun, aku minta ampun. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila orang itu di neraka sekalipun, dia minta kepada malaikat untuk berjumpa dengan Allah, sampaikan ada satu penduduk neraka tu bagi tahu, kita ni kalau kita minta ampun pun kita diazab, kita tak minta ampun pun kita diazab. Sampai macam tu sekali. Allah dah ceritakan segalanya dalam Al-Quran. Jadi sekadar itu dulu perkongsian pada malam ini. Yang baik datang daripada Allah, yang buruk, yang lemah, yang silap, yang hina adalah daripada kelemahan saya sendiri selaku hamba Allah yang cetek pengetahuannya. Dan segala kebaikan itu semua datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sekadar itu dulu daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita dari Ahad dan Selasa. Kita nak dengar lagi apakah sambungannya, kita boleh pergi dengan Selasa ni lah. Sistem banyak untuk perkongsian ni. Buat saya pun asyik mendengar. Sangat terkesan dengan saya. Okay. Terima kasih kepada semua. InsyaAllah kita berjumpa pada hari ini. Jadi saya tutup pentas kita. Terima kasih.
Assalamualaikum semua. Jumpa lagi. Terima kasih Ustaz. Sama. Terima kasih Ustaz. Alhamdulillah, sama-sama semua. Terima kasih Ustaz. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.